Kolej Teknologi Darul Naim di Bandar Baru Bangi, menetap di Kajang 2, sedang berkeluarga, dan itu bermakna insyaAllah. Jadi tanpa mengulangi masa, saya lupalah Ustaz untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pengurusi Majlis Saudara Nockman dan juga ahli karyah di Villa Kusuma ni. Ini kerana menjemput saya untuk berkongsi lah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Satu malam yang kita memperingati peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi kita junjungan sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Jadi saban tahun maknanya telah kita sambut ataupun kita katakan raikan ataupun kita memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Namun kita nak melihat apakah perkara yang penting yang dapat untuk kita jadikan sebagai teladan kepada diri kita dalam kehidupan kita. Kerana kalau kita nak membincangkan sekadar sejarah ataupun sirah, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan maknanya telah mendengar ini berulang-ulang kali saban tahun. Kita mendengar banyak kali dah cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Nabi diisra'kan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di-Mi'rajkan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Namun pengajaran yang mungkin kita boleh dapati daripada peristiwa ini berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ataupun Allah rakamkan peristiwa ini di dalam surah Al-Isra'. Dan apa yang menariknya, peristiwa ini hanyalah ini terakam di dalam surah Al-Isra' hanya satu ayat sahaja. Ceritanya yang panjang kalau kita baca dalam kitab sirah, namun hanya disebutkan dalam satu ayat di dalam surah Al-Isra'. Manakala berkaitan dengan Mi'raj Nabi SAW berada dalam surah An-Najm. Surah An-Najm daripada ayat 1 hingga ayat 13. Jadi pada malam ini kita nak tengok tentang pengajaran daripada kisah Isra' dan Mi'raj, merangkumi kepada Isra' dan Mi'raj, iaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang berlaku di dalam perjalanan tersebut dan apakah perkara pasca selepas daripada Isra' dan Mi'raj. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra' pada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jugalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dalam satu ayat yang ringkas ini banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Ini dari sudut yang pertama, sebelum berlakunya Isra'. Sebelum daripada kita nak bincangkan tentang Nabi SAW diisra'kan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi SAW. Peristiwa yang pertama adalah bermula sekitar tahun 7 kenabian. Maknanya setelah 7 tahun Nabi SAW menyampaikan dakwah di Makkah, Nabi SAW dan juga para sahabat, malah kaum Abdul Muttalib dan juga Bani Hashim, yang mana mereka ini tak mau menyerahkan Nabi kepada orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ini minta untuk Bani Abdul Muttalib ini untuk menyerahkan Nabi kepada mereka, untuk digantikan, maknanya untuk mereka sekat dakwah Nabi SAW. Jadi Bani Abdul Muttalib keseluruhannya, kecualilah Abu Lahab, Mana Abu Lahab ni dia daripada kaum Abdul Muttalib, sebab dia bapa saudara Nabi, tapi maknanya dia tak bersama dengan Nabi SAW. Jadi maknanya orang Bani Abdul Muttalib, tak kira orang yang Islam ataupun yang bukan Islam, sama-sama mempertahankan Nabi SAW. Hingga kan kaum Quraisy, maknanya mereka telah bersepakat dengan pakatan yang jahat, iaitu untuk memboikot Nabi SAW dan juga kaumnya, termasuklah dengan orang-orang beriman. Maka mereka mengadakan satu perjanjian bertulis, dan perjanjian itu digantung di dalam Kaabah. Jadi apabila perjanjian itu tergantung di dalam Kaabah, maka mereka kerahkan askar-askar mereka untuk maknanya betul-betul melaksanakan, kita kata hari ini kuat kuasa lah, melaksanakan boikot tersebut. Jangan ada yang mana berjual beli dengan orang Islam ataupun dengan Bani Hashim. Jangan ada orang yang mana bersembang dengan mereka ini, hingga kan mereka duduk di lorong Abdul Muttalib dalam keadaan kekurangan makanan. Bahkan disebutkan dalam riwayat, maknanya mereka makan daripada daun-daun kering dan sebagainya. Dan sekatan ekonomi boikot ini bukan berlaku dalam tempoh yang singkat. Selama 3 tahun, kita bayangkan 3 tahun dalam keadaan orang Makkah pada ketika itu, bahkan pedagang yang datang ke Makkah pun, maka mereka tak dibenarkan berurusan ataupun berjual beli dengan orang-orang Quraisy selama 3 tahun. Sampailah kepada tahun yang ke-10, apabila Allah Subhanahu wa taala mewahyukan bahawa perjanjian zalim yang mereka tandakan, yang mereka letakkan di dalam Kaabah itu telah dimakan oleh anak-anak. Yang tinggal hanyalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka lihat, memang betul, maknanya perjanjian tersebut dimakan oleh anak-anak dan terbatallah perjanjian tersebut. Jadi itu peristiwa yang pertama yang berlaku kepada Nabi SAW dari sudut tentangan yang dihadapi ketika mana menyampaikan dakwah. Yang kedua, peristiwa yang kedua, inilah peristiwa kematian bapa saudara Nabi SAW, iaitulah Abu Talib, yang meninggal pada tahun ke-10 kenabian, iaitu pada bulan Rajab. Jadi Abu Talib ni, meskipun beliau mati dalam keadaan tidak beriman, tetapi beliau adalah merupakan, kita kata, pendukung setia dan pendukung terkuat Nabi SAW. Ketika mana orang Quraisy nak melakukan banyak perkara, yang ini mengata kepada Nabi SAW, bahkan mereka nak menyakiti Nabi SAW, batang tubuh Nabi SAW, maka orang yang mana menjaga dan juga backup Nabi SAW ini adalah Abu Talib. Dan Abu Talib mempunyai kedudukan yang tinggi, yang menggantikan ayahnya Abdul Muttalib,
yang dihormati. Maka ketika mana kehilangan Abu Talib ini memberikan satu tamparan yang besar kepada Nabi SAW. Apabila Nabi keluar berdakwah, bukan sekadar orang-orang pembesar-pembesar Quraisy yang berani menyakiti batang tubuh Nabi, malah orang-orang yang maknanya kita kata orang biasa pun telah berani untuk menyakiti baginda. Peristiwa yang ketiga yang berlaku kepada Nabi SAW selepas kematian Abu Talib, 2 bulan kemudiannya, kematian isteri baginda yang dicintai, iainilah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang meninggal pada tahun 10 kenabian pada bulan Ramadan. Hingga kan para ulama sirah bersepakat untuk menamakan tahun itu sebagai tahun kesedihan, iaitu Amun Huzun. Sebab apa? Sebab tahun yang berduka cita kepada Nabi SAW. Jadi sebelum daripada zaman Umar, orang Islam ni dia tak ada tahun. Tak ada tahun bernombor. Yang ada adalah tahun yang mana diperingati peristiwa-peristiwa besar. Macam tahun gajah kan. Jadi tahun dinamakan tahun kesedihan. Kalau Abu Talib itu menjadi backup Nabi SAW di luar ketika mana Nabi SAW menyampaikan dakwah, maka Sayyidatina Khadijah adalah merupakan tulang belakang Nabi SAW ketika mana Nabi balik dalam keadaan resah dan juga gelisah. Kalau kita tengok pribadi Khadijah radhiyallahu anha, buat ibu-ibu kan, sebelum daripada Nabi SAW menghadapi tantangan daripada orang Quraisy lagi pun, maknanya Khadijah ini telah menjadi watak penenang kepada baginda. Yang ini permulaan Nabi SAW mendapat wahyu, dan Nabi balik dalam keadaan ketakutan. Nabi kata kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, ya ini selimutkan aku, selimutkan aku. Jadi Nabi SAW sebut, aku risau, maknanya aku telah nampak sesuatu yang, benda yang luar biasa. Mungkin benda itu adalah benda yang jahat, satu benda yang memang luar biasa. Maka Sayyidatina Khadijah kata, mafhumnya maknanya dia mengenali Nabi SAW ini sebagai orang yang menyambungkan silaturahim, orang yang sangat baik kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim. Jadi mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan mensia-siakan baginda. Jadi ketika mana ada kecelaruan, ada kebimbangan yang dihadapi oleh baginda, sebelum daripada baginda menyampaikan dakwah secara terbuka pun, Khadijah telah menjadi watak penenang kepada suaminya. Apatah lagi ketika mana Nabi SAW menghadapi tantangan, maka kehilangan Khadijah radhiyallahu anha pada tahun yang sama telah memberikan kesan yang besar kepada baginda. Dan peristiwa yang keempat yang berlaku kepada Nabi SAW, iaitu apabila di Makkah orang Quraisy maknanya menolak dakwah baginda, maka baginda cuba untuk, kita kata bahasa ini macam riki lah, nak tengok tempat yang boleh Nabi SAW bawa sahabat-sahabat baginda untuk berhijrah. Maka Nabi SAW pun pergilah ke satu tempat lebih kurang 100 km daripada Makkah, iaitulah namanya Taif. Mungkin ada sebahagian tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin biasa bagi umrah, mungkin ada berziarah ke Taif. Yang mana kota Taif ini, tinggalnya di kota Taif ini adalah kaum Bani Thaqif. Yang mana kaum Bani Thaqif ini ada kena-mengena dengan Nabi SAW dari sudut mereka pernah juga sebahagiannya menjadi anak susuan kepada Halimatus Sa'diyah. Maknanya ada kena-mengena sikit lah dengan Nabi SAW dari sudut ibu susuan yang sama. Maka orang Arab ini dari sudut semangatnya, apabila adanya hubungan, maka mereka ni akan cuba untuk menjaga
hubungan tersebut walaupun mereka bukan Islam, sebagaimana yang berlaku dalam peristiwa sekatan ekonomi yang pertama tadi yang saya sebut. Maka Nabi SAW pun dengan strategi ini, Nabi keluar untuk pergi ke kota Taif, tidak bersama dengan Abu Bakar, tidak juga dengan Sayyidina Umar, tapi Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW, supaya orang menganggap seolah-olah macam nak balik kampung ataupun nak pergi tengok rumah adik-beradik dekat Taif. Maka Nabi SAW pergi ke Taif. Nanti mungkin sirah Taif lebih panjang, nanti kita cerita dalam bab sirah. Tapi nak sebutkan di Taif ini, seperti mana yang kita ketahui apa yang berlaku, yang mana kaum Bani Saqif ini menolak dakwah Nabi SAW. Tidak sekadar menolak dakwah Nabi SAW, maka malah mereka menolak untuk melindungi baginda dan juga sahabat baginda. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi ke Taif, kita akan tengok di Taif ini tempatnya agak sejuk. Kalau kita di Malaysia ni macam Cameron lah. Di tempatnya itu agak subur. Buah-buahannya sedap. Sampai hari ni pun. Yang mana orang-orang Quraisy ini mereka mempunyai tanah di Taif. Yang mana pada waktu musim panas mereka akan datang ke Taif dan juga duduk di Taif, sebab Taif ni dia agak sejuk berbanding di Mekah. Malah pada musim panas banyaknya buah-buahan yang enak. Maka kaum Bani Saqif mereka dah ada hubungan ekonomi dengan orang Quraisy, menyebabkan mereka tak mau terima Nabi SAW. Bukan sekadar tak mau terima dakwah, tak mau melindungi. Sebab apa? Sebab takut hubungan tu rosak. Sebab Nabi ini adalah musuh orang Quraisy. Maka berlakulah apa yang berlaku. Nabi SAW ditahan di Taif selama lebih kurang 12 hari. Jadi mereka setelah 12 hari, maknanya orang Arab ni mereka ada macam peraturan yang sesama mereka faham. Kalau seorang itu keluar daripada tempatnya lebih daripada 15 hari, mana tak ada berita, malah ditawan ataupun ditahan, maka seolah-olah akan mengisytiharkan peperangan. Jadi mereka selepas 12 hari, mereka kata kepada Nabi SAW, boleh keluar daripada Taif. Tapi nak keluar daripada Taif itu mesti melalui jalan yang telah mereka sediakan. Dan jalan yang mereka sediakan hari ini adalah jalan yang mana kalau kita balik daripada Masjid Ibn Abbas di Taif itu akan melalui kawasan-kawasan masjid. Namanya masjid disebut Masjid Adas. Dan juga satu lagi adalah Masjid Qum. Dan mana ketika mana Nabi SAW melintasi jalan untuk keluar daripada Taif tersebut, orang-orang Bani Saqif ini telah maknanya bersedia daripada kalangan anak-anaknya, daripada orang wanitanya juga, pegang tulang, pegang batu, memukul Nabi SAW hingga bercucuran darah baginda. Disebutkan dalam riwayat, kalau kita hari-hari hujan kan, kalau hari hujan ni kita jalan di tempat yang lecak, kasut kita bila masuk air dalam tu kita akan bunyi cak 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 kan. Sebab apa? Sebab air yang masuk dalam kasut kita. Maka Nabi SAW pada keadaan itu, kasut Nabi SAW berlecak, tapi bukan kerana hujan, tapi kerana darah yang mengalir daripada tubuh badan baginda. Nabi keluar bersama Zaid. Zaid lebih parah lagi, sebab Zaid maknanya dia halang Nabi daripada dibaling dan juga dipukul, hingga kan Nabi SAW tak mampu untuk nak berdiri, dan akhirnya Nabi bersandar di satu batu, dan batu itu dijadikan lembut kepada Nabi SAW. Batu itulah yang disebutkan sebagai Masjid Qum ini. Qum tu maksudnya siku, siku, sebab Nabi letak siku ni sebab tak mampu nak berdiri disebabkan darah yang banyak mengalir, nak pingsan. Dan akhirnya Nabi sampai di kebun Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah. Ini dua pembesar Quraisy. Cuma mereka kesian tengok Nabi, mereka biarlah Nabi duduk dalam kebun mereka. Dan apa yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Jibril. Dan Jibril memberitahu kepada Nabi SAW
Jibril beritahu kepada malaikat yang menjaga gunung, kan, yang mana offer kepada Nabi SAW apa yang nak dibuat. Dan ketika malaikat itu kata, kalau kamu suruh aku mengangkat gunung ini untuk aku lemparkan kepada mereka, nescaya aku akan lakukan. Apa jawab Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW telah maknanya dibaling dan juga diperlakukan sedemikian rupa. Kalau kita apa kita jawab? Offer dah ada kan, tunggu apa lagi kan? Tapi Nabi SAW sebut la'alla an akhruja min sulbihim man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jangan melakukan hal tersebut. Aku berharapkan ia ini akan keluar daripada sulbi mereka, daripada generasi-generasi mereka yang akan datang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan hal tersebut kerana mereka tak tahu, mereka tak mengerti dari sudut hakikat apa yang aku bawakan ini. Maka kemudiannya Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan doa yang disebutkan, iaitu Nabi SAW menyebutkan, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'anil nas, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Nabi SAW dalam keadaan cedera, Nabi SAW kata apa? Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah akan lemahnya diri aku. Mereka mungkin tak terima dakwah apa yang aku sampaikan itu bukan kerana sikap mereka, bukan kerana apa, melainkan mereka itu tidak tahu. Bukan salah mereka, iaitu kemungkinan waqillata hillati, yakni mungkin kurangnya hilah aku, maknanya kurangnya dari sudut strategi aku, macam mana nak menyampaikan dakwah kepada mereka. Wa hawani 'anil nas ila man takiluni, kepada siapakah yang engkau ingin tinggalkan aku? Kepada kumpulan-kumpulan yang jauh yang mana mereka bersedia untuk menyakiti aku, ataupun kepada musuh-musuh aku yang sedia ada ini, yang mana mereka ini mengatur ataupun mereka menghimpit Nabi SAW dari segenap sudut. Namun kalaulah apa yang aku lakukan ini tidaklah menjemput kemurkaanmu, maka aku tidak kisah. Jadi disebabkan syakwa, aduan Nabi SAW inilah, maka Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surah Al-Isra dengan Allah Subhanahu wa taala sebut innahu huwas samiul basir. Kalau kita baca dalam Quran, bila Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang satu peristiwa yang besar, antara pengakhiran ayatnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tak sebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa saja. Tapi maaf, tapi peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah mengakhirinya ayat tersebut dengan innahu was-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Yakni Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar rintihan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dari sudut upaya dan juga usaha yang telah dilakukan oleh baginda dalam nak menyampaikan dakwah. Jadi sebab tu peristiwa Taif ini adalah peristiwa yang besar dalam kehidupan Nabi SAW. Ketika mana Nabi berada dalam peperangan Uhud, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah peristiwa yang besar yang berlaku dalam kehidupan kamu? Maka Nabi SAW sebut peristiwa Taif. Sedangkan kita tahu bahawa peristiwa Uhud itu peristiwa yang besar, kematian 70 orang sahabat Nabi SAW. Sebab apa Nabi SAW sebut peristiwa Taif itu lebih besar?
kerana peristiwa Uhud, walaupun dengan kematian 70 orang sahabat Nabi SAW, tapi pada waktu itu Nabi telah ada negara Islam. Nabi telah ada dari sudut kekuasaan. Nabi dah tahu direction ke mana dakwah ni nak dibawa. Tetapi di Taif, ketika mana Nabi SAW berada di Mekah sebelum pergi ke Taif, orang musyrikin Mekah tak mau terima. Pergi ke Taif, orang Taif tak mau terima. Jadi kesusahan pada diri Nabi SAW ini bukan kesusahan dari sudut apa-apa yang berkaitan dengan kepentingan peribadi, melainkan kesusahan, kesukaran yang dihadapi oleh Nabi SAW adalah memikirkan ke mana dakwah yang nak dibawa ini. Tak ada tempat nak bawa dakwah ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjemput baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra selepas daripada Nabi SAW balik daripada Taif pada tahun ke-11 kenabian. Yang ini disebutkan oleh para ulama pada 27 Rejab, mana Allah Subhanahu Wa Taala menjemput disebabkan rintihan yang baginda sebutkan ketika mana pulang daripada Taif itu tadi. Jadi nak sebutkan kepada kita, di dalam kehidupan kita ini sudah tentu maknanya kita akan menghadapi ujian yang besar. Apatah lagi kalau kita nak bawa kebaikan itu ke dalam masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Baqarah, am hasibata an tadkhulal jannah walamma ya'tikum masalun min qablikum massathumul ba'sa'i wad-dharra' wa zulzilu hatta yakuna rasul walladzina ma'ahum mata nasrullah. Ya ini, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga sedangkan belum lagi datang kepada kamu baksa. Baksa ni apa? Benda-benda yang mudah, halangan-halangan yang mudah. Orang Arab kalau dia benda yang dia tak kisah, dia kata la baks, tak ada masalah, okey. Kalau ujian-ujian yang kecil, ujian kita mungkin nak datang surau sebagai contoh, bila hujan rintih-rintih, mungkin ujian yang kecil, baksa. Ada ujian yang lebih besar, baksa wad dharra. Dharra iaitu ujian-ujian yang mana mungkin menuntut tenaga, mungkin menuntut kepada kita harta, mungkin menuntut kepada kita masa. Dan ada ujian yang disebutkan wazulzilu, iaitu ujian mana menggoyahkan, menggegarkan. Ini dari sudut semua aspek yang kita ada. Maka semakin bertambah ujian, maka semakin bertambah kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang mana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dialah orang yang paling banyak diuji. Iaitulah kita tengok yang paling banyak diuji adalah para nabi. Maka peristiwa ini, pengajarannya kepada kita adalah yang pertama, yakni pera sebelum daripada berlakunya Isra itu. Ini ujian dalam kehidupan ini adalah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut memang dijadikan ianya untuk kita. Semakin besar perubahan yang kita nak bawa, semakin besar kebaikan yang kita nak bawa, maka akan datang semakin besar ujian. Dan semakin besar ujian itu pula, semakin besar pula ganjaran yang Allah SWT berikan. Dan ganjaran kepada Nabi SAW itu adalah ganjaran bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kita belajar daripada pera berlakunya Isra dan Mi'raj ini adalah dari sudut tawakal. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi SAW ketika mana kamu nak menyampaikan dakwah, ada Abu Talib dan juga ada Sayyidatina Khadijah. Namun di dalam kita menyampaikan kebaikan ini, tak selalu orang ada bersama dengan kita, Ada orang yang datang dan pergi, Maka akhirnya kita berbalik kepada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlindungan yang mana didapati oleh Nabi SAW adalah perlindungan yang tanpa batas, perlindungan yang tak terfikir oleh akal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu peristiwa yang tidak masuk akal pada pandangan
manusia biasa. Kan? Jadi sebab itulah bila kita nak bincangkan tentang semasa, yang ini bab yang kedua, iaitulah ketika mana Nabi SAW di Isra' dan juga di Mi'rajkan. Jadi cerita sepanjang Nabi SAW di Isra' dan di Mi'rajkan, mungkin kita tahu ada dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari pun ada. Nabi SAW maknanya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan malaikat Jibril, menaiki yakni seekor burung yang disebut bernama Buraq. Jadi kita tengok hikmahnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Buraq untuk Nabi SAW bergerak dengan begitu pantas. Sedangkan dalam peristiwa hijrah, kita tak dapati Nabi SAW dibantu dengan Buraq. Kenapa Allah tak turunkan Buraq? Kenapa perlu jalan selama 8 hari daripada Mekah ke Madinah? Hal ini kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan hadiah kepada baginda, iaitu sebagai satu bentuk keistimewaan, yang mana peristiwa Isra' ini sudah tentu hanya kepada Nabi SAW. Namun pengajarannya, oleh-oleh yang Nabi SAW dapat daripada langit, kita pun dapat sampai hari ini, iaitulah solat. Ini nak sebutkan dalam surah Al-Isra', Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan subhana. Subhana ini maknanya membersihkan ataupun kita menolak sebarang bentuk kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menafikan sebarang bentuk kekurangan. Kalau kita sebutkan alhamdulillah, alhamdulillah maknanya kita menisbahkan segala sifat kesempurnaan. Sebab itu kita sebutkan subhanallah walhamdulillah. Sebab apa? Subhanallah menafikan segala kekurangan bagi baginda, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah adalah kita menyandarkan kepada baginda, kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala sifat kesempurnaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut subhana, yang menunjukkan maha suci Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu untuk melakukan hal hal yang mana manusia pandang sebagai mustahil. Maka subhana, mustahil, tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di dalam bahasa Arab, subhana ini adalah maknanya dia adalah datang dalam bentuk kata terbitan. Mungkin kalau ada cikgu bahasa Melayu ke, ya, ini kata terbitan ni maknanya apa? Maknanya ia tidak terkait dengan masa. Dia tak terkait dengan masa sekarang, masa sebelum, ataupun masa akan datang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan kisah yang mana pada waktu kisah ini berlaku, waktu itu telah seolah-olah dihentikan, ataupun peristiwa ini berlaku dalam keadaan masa tu macam dah tak berfungsi. Sebab apa? Sebab Nabi SAW diperjalankan pada malam harinya dan patah balik dalam satu malam sahaja. Maka subhana, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan subhana. Subhanallazi asra bi'abdihi. Ini Nabi SAW diperjalankan. Dan disebutkan diperjalankan dengan perkataan bi'abdihi. Ya, ini diperjalankan hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan diperjalankan Muhammad, diperjalankan Rasul, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut diperjalankan hamba. Jadi para ulama mentafsirkan diperjalankan hamba ini disebabkan apa? Sebab Nabi SAW diperjalankan ruh dan juga badan baginda. Jadi kita sebagai hamba, kita sebut hamba ini maknanya ada sisi jasmaninya dan juga ada sisi rohinya. Maka sebab itu berlaku orang-orang Quraisy ketika Nabi menceritakan tentang peristiwa Isra', mereka menentang. Kerana apa? Kerana Nabi cakap maknanya Nabi pergi dengan ruh dan juga badan baginda. Kalau setakat ruh, maknanya bermimpi, semua orang boleh mimpi, kan? Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut bi'abdihi. Ini menunjukkan Nabi SAW diisra'kan ruh dan juga jasad baginda.
Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bi'abdihi adalah kerana nak sebutkan ketika mana Nabi SAW datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di langit ini, Nabi bawa title yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah title sebagai seorang hamba. Kan? Jadi nilai kehambaan itu adalah nilai yang besar. Kan? Walaupun kalau dalam masyarakat, kan, hamba ini kalau dulunya duduk hierarkinya yang paling bawah, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nilai hamba itulah yang terbesar. Kan? Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu perkara yang mana untuk menjadikan manusia itu bernilai hamba, kan? Iaitulah solat. Kan? Di dalam solat maknanya kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu iyyaka na'bud. Kita mengakui hanya sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah kita menyembah. Jadi itu makna ubudiyah. Na'budu bi'abdihi, yani perkataannya abd, hamba. Ini contoh kalau kita nak sebutkan bagaimana hamba ini menunjukkan kepada kemuliaan. Kalau kita anggarkan antara guru dan juga anak murid. Azan dah. Azan dulu. Saya akan ambil 5 minit lagi insya-Allah lepas azan ni. Untuk kita tutup sila. Baik, tuan-tuan, saya ambil 5 minit lagi. Ya, ini tadi kita sebutkan tentang yakni sebelum berlakunya Isra'. Yakni ada 4 peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi SAW hingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput baginda. Ini peristiwa semasa, yakni ketika mana Nabi SAW diisra'kan itu, apa yang disebutkan di dalam suratul Isra', yakni tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengisra' baginda itu adalah linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada Nabi SAW tentang tanda-tanda kekuasaan kami. Apa tanda-tandanya? Antaranya Nabi melihat adanya syurga dan juga adanya neraka. Nabi SAW melihat sebahagian daripada azab-azab di dalam neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan semuanya itu untuk maknanya menjadi ainul yakin, yakni melihat sendiri. Mana kita hari ini bermula dengan perkara-perkara yang gaib ini, kita beriman dengan cara ilmu yakin. Yakni kita diberitahu, kita belajar, kita dapat tahu dan juga kita yakin dengan ilmu. Maka Nabi SAW diperlihatkan, maknanya dilihatkan. Ia ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala secara berdepan dengan mata baginda. Naik kepada satu tingkatan meyakini. Maka sebab itu peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah peristiwa keyakinan, peristiwa keimanan. Maka bila sebenarnya sahabat ataupun orang Quraisy sendiri, bila mana diceritakan mereka semua mendustakan, mereka kata, oh ini boleh jadi modal ni, untuk maknanya tanya kepada sahabat-sahabat percaya tak apa yang disebutkan oleh Nabi. Maka mereka tanya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar jawab apa? Kalaulah Muhammad yang sebut, lebih pada tu pun aku percaya. Ali nak sebutkan bahawa peristiwa Isra' ni adalah peristiwa ujian keimanan. Maka peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Nabi SAW tentang syurga dan neraka dan ganjaran yang akan didapati oleh manusia ini disebutkan di dalam Al-Quran. Jika Nabi SAW diperlihatkan secara berdepan, maka kita nak melihat apa yang dilihat oleh Nabi SAW itu antaranya adalah dengan bacaan Al-Quran. Jadi sebab itu surah Al-Isra' ini adalah surah yang paling banyak menyebutkan perkataan Al-Quran. Ada 11 kali perkataan Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Isra'. Kalau Nabi SAW linuriyahu min ayatina, Nabi diperlihatkan ayat-ayat, maknanya diperlihatkan secara berdepan tentang apa yang berlaku kepada manusia, maka ayat-ayat tersebut juga diperlihatkan kepada kita dengan cara ainul basar. Yang ini kita diperlihatkan dengan cara keyakinan, dengan cara ilmu pengetahuan. Maka pengajaran daripada semasa peristiwa Isra' itu adalah dari sudut kita berhubung dekat dengan Al-Quran.
Dan kita nak sampai kepada bulan Ramadan juga yang disebutkan bulan Al-Quran, maka sudah tentulah maknanya bulan Rejab ini menjadi jam start kita untuk kita mempelajari Al-Quran dan memperbanyakkan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang terakhir iaitu berkaitan dengan pasca, iaitu selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan sebagaimana yang kita sebutkan, perkara yang paling besar yang Nabi SAW dapatkan itu adalah solat baginda, solat kan? Yang mana ketika mana sampai di Sidratul Muntaha, perkara yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada baginda apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan? Jadi Nabi SAW mendapat tahiyat, salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tak hanya fikirkan dirinya sendiri, Nabi fikirkan dari sudut umat-umatnya. Maka Nabi jawab apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, yang kita baca di dalam tahiyat. Jadi solat ini kita sebutkan, kalau dari sudut makna bahasa solat ini adalah doa. Solat ini juga dia datang daripada perkataan silah, sadlamta, silah. Bila kita katakan silaturrahim, kan, kita bersilaturrahim dengan ahli keluarga kita, maknanya kita datang berjumpa, bertemu pada musim raya ke dan sebagainya, kita bersilaturrahim. Dan nama silaturrahim itu bukan sekadar waktu kita berkumpul, tapi waktu kita berjauhan dengan ahli keluarga pun makna kita terus bersilaturahim dengan doanya, dengan tanya khabarnya, kan. Maka solat yang disebutkan sebagai silah, sebagai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan ketika mana waktu kita berkumpul ataupun waktu kita melaksanakannya, tapi selepas daripada kita melaksanakannya, bagaimana solat itu melatih keterhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-45, nak sebutkan antara hubungan dengan Al-Quran dan impaknya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah kami wahyukan kepada kamu daripada kitab. Bacalah, utlu ini bukan sekadar baca bacaan, sebab kalau baca bacaan itu disebutkan dengan qiraah, kan? Dalam bahasa Inggeris kita kata recite. Kalau utlu maknanya read and understand, baca dan cuba untuk kita fahamkan apa yang telah diwahyukan. Itu pengajaran yang kita dapat ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut linuriyahu min ayatina. Ini untuk kita fahamkan, ini dari sudut Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Dan kemudian baru datang perintah solat, wa aqimis salah, dengan maksud kita cuba fahamkan dan masuklah, kan, kita melaksanakan amal solat. Daripada solat tersebut dengan harapannya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka akan mendapatilah kita kesan daripada, kan, yakni di luar daripada solat itu meneruskan keterhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan fahsya' dan juga munkar. Ya, inilah dosa-dosa dan juga maksiat, kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut akhir sekali, dan pada ayat pada dalam surah Taha, surah yang ke-20, pada ayat yang ke-14, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan ketika mana Nabi Musa bertemu dengan Allah, dan disebutkan apa? Disebut Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Disebutkan la ilaha illa ana, ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala, Quran sebagai kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tujuannya apa? Fa'budni, untuk beribadah, menjadi hamba kepadaku, dan dirikanlah solat. Dan tujuan kepada solat itu adalah keterhubungan yang sentiasa, iaitulah lidzikri, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Jadi Isra' dan Mi'raj ini kita belajar, peristiwa Isra' dan Mi'raj, daripada pasca sebelum daripada berlakunya kita belajar tentang tawakal yang benar itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kemudian kita sebutkan semasa bila Allah memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaannya, maka kita juga mana diperlihatkan melalui ayat-ayatnya, iaitulah ayat-ayat Al-Quran. Dan apa yang Nabi SAW bawa balik, iaitulah solat,
solat itulah yang menjadi ukuran hamba kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni bila kita memperbaiki solat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki segala urusan dalam kehidupan kita. Jadi mungkin sekadar itu perkongsian pada malam ini. Mohon maaf terpanjang. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik itu datang pada Allah, yang lemah kurang pada diri saya sendiri. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku bertawaf